Tapi kelas cikgu tak pernah penuh lagi lah. Tak pernah cukup pun 15 orang. Okay. Jadi kita hari tu dah belajar pasal haba pendam kan. Tapi ingat haba pendam tu apa? Bagi cikgu. Kuantiti haba. Ya tak cukup lah lagi. Kuantiti haba. Kenapa dia terpendam? Kuantiti haba untuk cepat. Untuk tukar jirim. Untuk tukar keadaan jirim. Keadaan jirim tanpa ubah suhu. Tanpa perubahan suhu. Jadi kalau dia kata haba pendam tentu, kamu kena spesifikkan kepada 1 kilogram. Ingat. Jadi kita ada dua jenis haba pendam kan. Haba pendam apa dengan haba pendam apa? Haba pendam apa dan haba pendam apa? Yang first one haba pendam apa? Dua jenis. Tapi ingat, haba pendam apa? Latent heat of fusion. Apa tu? Haba pendam apa? Pelakuran. Pelakuran. Pelakuran tu keadaan fasa apa kepada apa? Pertukaran keadaan fasa siapa kepada siapa? Siapa ingat? Cepat. Jawab ya. Berpejah ke? Berpejah ke? Cecair. Okey, satu lagi kita panggil apa? Haba pendam tentu apa? Haba pendam tentu? Penguapan. Okey, yang tu tukar dia apa? Penguapan. Tukar apa ke apa? Dia bercair kepada gas. Bercair kepada gas. Bercair kepada gas. Dan Iman apa dia tak masuk? Kamu tak tahu dia pergi mana? Okey, ini kita buat soalan tau. Yang ni cikgu punya senarai soalan. Ada yang cikgu akan bincang kamu dan ada yang kamu kena buat sebagai homework. Ni homework yang Pak Cikgu label dengan hashtag ni. Homework. Okay, ada 7 biji. Jadi hari ni kita buat ni, lepas tu ujung tu kita akan tengok aplikasi haba pendam tentu. Jadi cikgu kata aplikasi tu dia lebih kepada alat-alat yang menggunakan haba pendam tentu supaya dia berfungsi. Jadi kita akan tengok aplikasi dia, lepas tu kita akan jawab satu soalan berdasarkan aplikasi tu. Okay, jadi bab haba ni banyak kiraan kan, tapi kamu kena faham dan boleh kira. Jadi ada dua benda. Kamu kena faham konsep dan kamu boleh pandai guna dia punya kiraan. Alright, yang ni soalan daripada buku teks kamu. Cikgu baca kan. Rajah 4.22 menunjukkan sebuah pemanas rendam yang berkuasa 480 watt digunakan untuk meleburkan ais di dalam sebuah bekas. Dalam masa 120 saat, bacaan neraca elektronik berkurang sebanyak 0.172 kg. Jadi dia tanya kamu A, berapakah jisim ais yang melebur dalam tempoh pemanasan itu? Apa jawapan dia? Apa jawapan untuk A? Cepat. Apa jawapan A? Senang Macam nak dapat jisim ais yang melebur? Tak nak lama-lama, soalan senang. Macam mana nak tahu banyak mana? Bacaan neraca elektronik tu berkurang. Dia berkurang kan. Jadi kalau dia kata berkurang sebanyak 0.172 kg, jadi berapa jisim ais yang dah melebur? 0.172 kg. Ni lah. Okay. Kenapa dia boleh berkurang? Kamu nampak tak dia ada part yang kesingki? Nampak tak? Maknanya dia tak ada air yang dah melebur tu, katakan dalam singki tu kan, dalam satu bekas lain, nampak? Jadi bacaan neraca spring pula elektron ini akan berkurang lah, sebab bila ais tu melebur dia jadi air tu akan mengalir pergi ke singki. Faham? Jadi bacaan yang hilang ni adalah jisim ais yang melebur. Alright, jadi kamu dapat hitung haba pendam. Sebok dia. Okay. Hitung haba pendam tentu pelakuran ais. Macam nak cari ni pakai formula apa? Siapa boleh bagi kat cikgu? Kita kena pakai QML. Kita kena pakai QPT. Q sama dengan ML. ML, alright. Okay. PT masuk apa? P kamu apa? 480. 480 watt. Ini watt, ini unit untuk power, ingat lah. Power is watt. Alright. T kamu berapa? 120?
Saat. Alright, kirakan untuk cikgu berapa kamu punya Q? Berapa kamu dapat Q? Berapa tu? Picit calculator kamu dapat berapa? 57,600. 57,600. Apa unit tu? Apa unit untuk Q? Q tu apa? J. Sebab Joule. Joule, Sejenis tenaga lah, unit dia Joule. Okay, jadi haba yang dibebaskan oleh bekalan kuasa kamu kan sama dengan haba yang diserap oleh AIS kan. Jadi kita akan guna Q ni 57,600 lah, kita akan ganti kan. Jadi 57600 sama dengan M berapa? M kamu berapa? 0.772. 0.172. Yang melebur tu lah. Darab dengan L. Ini L apa? LF. Okey, jadi cari LF. LF dapat berapa? LF. Ya, ni haba pendam tentu pelakuran. Indah kan tu? 57600 bahagi 0.172. Dapat berapa jawapan dia? Besar. Tuliskan cikgu jawapan tu dalam bentuk piawai. 3 point berapa? 3.35. 3.35 darab 35. darab 10 kuasa berapa? 5. Darab 10 kuasa 5. Semua pandai tukar untuk piawai lah. Okey. Unit dia apa untuk haba pendam tentu pelakuran? Unit dia apa? Cepat. Unit untuk haba pendam tentu pelakuran apa? Senang saja. J kilogram. Joule per kilogram. Okey, pandai. Tengok ni je. Kalau kamu tak ingat, nampak tengok formula ni. Yang ni L kamu kan? L sama dengan Q bagi M kan? Q ni Joule, M ni kg. Jadi dia Joule per kg. Okay. Ingatlah tak tulis unit tak laku. Faham? Tolak satu markah. Jadi pastikan kamu tulis unit. Alright. Jadi yang ni soalan yang asas lah. Kita pakai formula, lepas tu kita pakai QPT. Ingatlah formula ni kena hafal je. Rasa tak diberi dalam exam. Tak diberi. Okay. Jadi sila hafal. Yang ni diberi. Yang ni diberi. Jadi kamu kena beza. Kalau dia nak kuantiti haba, dia nak apa? Kalau dia nak haba pendam tentu, dia nak apa? Haba pendam tentu tu maknanya dia nak pemala ni, L ni. Nah, dia berbeza untuk tiap-tiap bahan yang berbeza. Kita buat soalan seterusnya. Nampak ni jawapan. Ni jawapan selalunya kalau nombor tu besar, dia akan tulis dalam bentuk piawai. Tapi kalau exam, kalau kata kamu tak tulis dalam bentuk piawai, cikgu still bagi kamu markah. Asalkan kamu bubuh unit. Unit lagi penting daripada bentuk piawai. Alright, boleh? Okay. Next question. Yang ni Mikdad bacakan soalan dia. Berapakah kuantiti haba yang perlu dibekalkan oleh sebuah pemanas air elektrik kepada 0.75 kg air pada suhu 30 darjah Celsius untuk mengubah air tersebut menjadi steam pada suhu 100 darjah Celsius. Alright. Okay, jadi nyatakan andaian yang anda buat dalam pengiraan anda. Jadi ada andaian yang kita perlu buat. Yang ni andaian biasalah. Tiada haba terbebas ke persekitaran. Boleh yang tu andaian kamu. Cikgu rekod tak? Cikgu rekod? Ya, cikgu rekod. Ya. Kalau tak kalau cikgu lupa rekod, kamu boleh tengok yang Puteri punya. Sebab cikgu rekod dua-dua mesti. Okay. Berapakah kuantiti haba diperlukan untuk yang perlu dibekalkan oleh pemanas rendam kepada air? Nampak tak? Air. Jadi kita lukis air. Sebab yang ni kita kena lukis sikit diagram. Sebab daripada air last kali nak tukar jadi apa? Steam. Jadi yang ni bentuk gas kan? Jadi yang ni steam. Ya, gas. Yang ni cecair, yang ni steam. Okey, air ni suhu dia 30 darjah Celsius. Adakah dia boleh terus tukar jadi steam? Tak boleh. Tak, dia kena sampai suhu berapa baru dia tukar jadi steam? 100. Jadi dia kena sampai takat didih baru dia akan tukar jadi steam kan? Jadi kita kena angkat suhu air ni sampai dia jadi cecair pada suhu 100 darjah Celsius. Faham? Jadi air 30,
kena jadi air 100 darjah Celsius dulu, baru kita boleh tukar fasa dia daripada cecair kepada gas yang 100 darjah Celsius. Kat sini nampak suhu dia tak berubah. Yang ni pertukaran fasa. Okey, jadi kalau melibatkan peningkatan suhu tu, kita akan pakai formula apa untuk cari dia punya kuantiti haba? Kita kena pakai formula apa? Q Sama dengan sama dulu. ini C ada theta. MC theta. Okey, pandai. MC theta, C theta. MC theta. Okey, jadi kalau peningkatan suhu untuk suatu bahan, kita kena pakai formula muatan haba dia, Q sama dengan MC theta. Yang pertukaran fasa ni kita akan pakai formula apa? Q sama QPT. kan QM. ML. UML. QML. Alright, jadi Q MC theta dengan QML. Jadi yang ni kita kata Q1 kamulah, yang ni Q2. Jadi bila dia kata berapakah kuantiti haba, kita nak jumlah semua sekali. Maknanya kita nak Q1 campur Q2. Ni kamu kena faham ni, yang kita tak boleh tukar terus jadi steam. Jadi kalau kamu terus kata masuk dalam formula Q sama ML ni, kamu salah lah, sebab kita kena angkat suhu dia sampai takat didih dulu, baru kita boleh tukar dia jadi steam. Faham? Jadi dia berasingan, kita tak boleh kira dia sekali. Okey, Q sama dengan MC theta ni kita nak isi. M dia berapa? M berapa? 0.75. 0.75. C kamu berapa C? 4200. 4.2 darab 10 kuasa 3. Tulis je sejiban. Okay. Theta. Theta tu perubahan suhu kan? Berapa perubahan suhu dia daripada berapa ke berapa? 31. 100 daripada 30 jadi 100. Jadi berapa dia punya theta? Berapa perubahan suhu dia? 70. Tolak besar dengan 7. kecil. Yang ni tak pernah negatif. Boleh? Tak pernah negatif. Alright? Kira ni, berapa kamu dapat tu yang MC theta kamu? Q1 kamu? 0.75 darab 4.2 exponential 3 darab 70 dapat. Yang ni tulis dulu. Last kali baru tukar dalam bentuk piawai. Berapa tu? Berapa ratus ribu? Berapa jawapan? Lamanya kamu menekan kalkulator. Kamu menyalin soalan ke? Is. Point. Berapa dapat? 220,500. Siapa cakap cikgu jawapan lain tu? 220,500. Oi, sorry. Conteng. Kenapa Jaris? 220,500. Tertekan. Tertekan. Terangkat tangan. Alright. Jol, okay, tak habis lagi. Kau tengah live kan ni? Jik. Kau on kamera tak? Q2 ML. Berapa M ni, sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Sama sebab kita tukarkan semua. 0.75 air tukar jadi 0.75 steam. Boleh? Boleh je. Kalau dia kata dia nak tukar separuh, kamu kena berjaga-jagalah. Maknanya kita kena pakai separuh sajalah dia punya jisim dia lah. Tapi yang ni dia pakai semua. Jadi 0.75 darab dengan apa? LV dia bagi kan, nampak? Jadi kalau kata pertukaran fasa tu banyak, kamu kena tengok betul-betul dia bagi LV ke, LF ke, CI ke, CIs ke, faham? Dia boleh ada banyak pemalar. Okey, jadi LV kamu 2.26 darab 10 kuasa 6. Alright, jadi picit kalkulator kamu berapa tu dapat? Semua picit lah. Arif picit, Fitri picit. Nanti exam tiba-tiba tak boleh picit kalkulator. Yang ni besar lagi. Susah nak tukar dia jadi gas. 1695. 1695 65. Okay. 5,000. Berapa tu? Sejuta.
teta joule. Yep. Alright, pandai. Dan memang betul kira. Okay, last kali kita kena jumlahkan lah sebab dia kata dia nak berapakah kuantiti haba dia perlukan kan. Jadi kita jumlahkan. Q1 campur Q2. Kamu tambahkan 2, 2, 0, 5, 0, 0 Tak ada tambah basic. Kau faham. 1, 6, 9, 5, 0, 0, 0. Jawapan cikgu nak dalam bentuk piawai. Kita cikgu. Dalam bentuk piawai berapa? 1.9 berapa? Darab 10 kuasa berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? 1.9 berapa? 2. Okey. 1.92 darab 10 kuasa 6 joule. Sebab Q dia nak joule. Okay, faham tak? Boleh? Soalan macam ni. Soalan macam ni dia bagi kamu banyak sikit markah tau. Alright. Jadi selalunya dia akan melibatkan air saja sebab air di dalam belakang kepala kamu dah tahu dah takat beku dia berapa, takat didih dia berapa kan. Jadi dia jarang melibatkan benda-benda lain sebab kalau dia libatkan kata logam ke apa dia kena bagi kamu takat didih dia, takat beku dia, semua dia kena bagi maklumat tu baru kamu boleh jawab soalan ni. Alright. Mari kita buat. Tu betul jawapan kamu. Okay. Kita buat sebiji okey. Siapa nak baca soalan ni? Jaris baca soalan ni. Baca soalan. Berapakah kuantiti haba yang perlu dibebaskan daripada 0.8 kg air pada suhu 25 darjah Celsius untuk menyejukkan air untuk sehingga menjadi ais pada suhu negatif 6 darjah Celsius. Nyatakan andaian yang anda buat dalam pengiraan anda. Okey. Jadi Muatan haba tertentu. tak payah baca tu. Okey, yang tu dia bagi orang pemalas. Nampak dia bagi banyak yang ni. Sebab yang ni kita nak tukar daripada apa ke apa. Daripada air, nak sejukkan dia jadi ais kan. Jadi air dia start dalam keadaan cecair. Kamu lukis. Cecair air kamu. Cecair air. Suhu berapa? Start suhu berapa? Suhu start berapa? 25 darjah Celsius. 25 darjah Celsius. Okey, bila air ni boleh tukar jadi ais pada suhu berapa? 0 darjah Celsius. Negatif 6. Jadi kita kena turunkan suhu dia. Kita kena lukis ice cube kat sini. Lukislah comel-comel. Okey, ni solid. Solid pada suhu berapa ni? Belum solid lagi air. Sorry. Yang ni air lagi kan? Air pada suhu kosong ke. Padam balik lukisan kamu. Air lagi. Air pada suhu 0 darjah Celsius baru boleh tukar fasa jadi pepejal. Right. Okay. Cikgu teruja nak lukis pepejal. Okay. Yang ni 0 darjah Celsius juga. Okay. Yang ni pakai apa? Q sama dengan apa? Siapa yang conteng ni? Kamu tengah nak zoom in ke sebab tu kamu terconteng tu? Ke memang kamu nak terconteng? 25 nak tukar jadi 0. Pakai formula apa? Cepat. Q sama dengan? Beta. Q sama MC theta. MC theta. Formula ni tak payah hafal. Okay, diberi dalam exam. Tapi dia bagi kamu senarai yang panjang. Kamu kena tahulah formula mana kena guna. Yang ni apa? Q sama dengan ML kan? Okay. Jadi nampak tak C dia ada 2? Sebab apa? Tak habis ke kan? Lepas dia dah jadi ais 0 darjah Celsius dia kena tukar jadi ais pada suhu berapa? Nampak tak? Negatif 6. Negatif 6. Ada satu lagi pepejal kat ujung ni. Okay. Negatif 6. Nampak dia boleh jadi banyak. Ikut dia lah. Kalau kata dia nak start daripada gas, dia nak start daripada gas nak tukar sampai jadi pepejal, boleh juga. Jauh story dia banyak kamu punya Q ni sampai 6 biji ke apa. Okay. Jadi yang ni Q2 kamu, yang ni Q3. Jadi Q3 kamu pakai formula yang mana satu? ML ke MC theta? MC beta. MC theta sebab suhu dia berubah, nampak? Suhu sama masa pertukaran fasa. Ini pertukaran fasa. Cikgu tulis kat sini. Pertukaran fasa. Cikgu suka ni. Yang ni kiraan cikgu yang favourite. Boleh? Yang paling best sekali dalam dunia. Okay. Jadi Q3 kita MC theta. Okay. C yang ni ada beza tak dengan C yang pepejal? Ada kan? Sebab tu dia bagi kamu 2. Nampak tak? C air dengan C ais. Kalau kamu exam buka mata besar-besar, air dengan ais tu kamu mungkin boleh beza. Okay. Jadi C ni pakai C air ke C ais?
Si air. Air. Si air. Yang. Badai. Di Q1 sama dengan M dia berapa? 0.8 kan? 0.8 darab dengan 4.2 darab 10 kuasa 3. Lain lah. Okay, C, M, C, theta. Theta berapa? 25 jadi kosong. 25. 25? Okay. Besar tolak kecil. Dia tak pernah jadi negatif lah. Alright, kira berapa Q1? Kirakan untuk cikgu. 0.8 darab 4.2 eksponensial 3 darab 25. Berapa ribu? Kamu. 84. 84. Okey, 84,000 Joule. Okey, jadi Q2 pula. Q2 0.8 darab dengan apa? Kostik. Darab dengan apa? Kamu berapa? 3.34 darab 10 kuasa 5 ni, yang ini. Okey. Kali. Okey. Kira Q2 dapat berapa? 3.34. Oi, salah kira. Eksponen 5. Berapa tu? 267,000. 267. 200, betul? Okey, jom. Okey, last kali. Q3 kamu, ini Q2. Q3. MC theta kan? Jadi MC theta 0.8 darab dengan C dia sekarang C. CIS kan? CIS. Okey, 2.0 darab 10 kuasa 3, 2,000 ni. Darab dengan theta. Berapa theta dia tu? Kosong jadi negatif 6. Berapa? Negatif 6. 6. Perubahan dia 6. Okey, kira kan? Kan seronok je, relax je nak mengira benda ni. Cikgu rasa yang susah kira itu yang kamu punya kegravitian tu. Tapi orang lain kiraan dia senang. Berapa dapat? 9,600. 9,600. Okey, betul. Cepat sangat. 600. Jangan cepat sangat. Alright, total kan Q1 campur Q2 campur Q3 dalam bentuk piawai. Bentuk piawai. Answer campur 267,200 campur 84,000. Dapat berapa? 285,200. Apa? Ya ke? 28. Bukan 360,800. Cikgu salah type ke? 84,000 campur 267,200 campur 9,600. Bukan 360,800. Betul? Berapa dalam bentuk piawai tu? 3.6 1 darab 10 kuasa 10 kuasa 5. Alright. Joule. Jangan lupa. Joule. Okay. Okay, dah habis dah soalan kiraan. Lepas tu nanti kamu tolong cikgu buat homework NAS sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji, 6 biji, 7 biji. Alright. Ingat, konsep dia untuk kiraan ni practice makes perfect. Jadi lagi kamu buat, lagi kamu ingat. Practice make perfect. Anik. Tak tubi dalam otak kamu sila buat ni. Kalau kata tak boleh jawab ataupun kamu ada soalan dia susah, cikgu tak check pun. Kamu tanya cikgu. Okay? Alright. Jadi siapa kat rumah dia ada steamer? Siapa ada alat pengukus kat rumah ni? Siapa ada? Pengukus pau ke? Semua orang ada dulu. Ya, Putri kata ada yang tak ada. Jadi kalau semua orang ada, semua orang ada, patutnya semua orang tahu macam mana ikan itu dipanaskan oleh kamu punya pengukus. Ada buku tajuk habur pendam, mesti ada kaitan dengan habur pendam.
Memang dia keluar haba. Ada air panas kan kamu tuang dalam pengukuh tu kan? Dia ada air, kita kena isi air. Kenapa kita buat air tu? Apa tujuan dia? Lagi cepat ke lagi lambat ikan kamu masak dalam steamer? Pak. Lagi uap naik. Alright. Lagi cepat. Jadi sebab apa lagi cepat? Apa jadi kat wap ni? Wap ni molekul air kamu kan dalam Buat jadi panas. steam. Dia panas. Lepas tu ikan ni apa? Ikan ni sejuk lah. Okay, macam kamu sauna tu alright. Kamu sejuk dalam tu, ikan tu sejuk, wap tu panas. Apa jadi bila ikan sejuk bertemu dengan wap panas? Apa jadi? True. Bukan. Jadi panas. Kamu pernah Ikan masuk. Berpeluh. jadi berpeluh. Jadi terkondensasi. Faham betul? Jadi wap panas ni bila bertemu dengan ikan ni jadi terkondensasi. Maknanya dia bertukar daripada steam tu jadi cecair. Bila dia tukar fasa, apa yang dia buat? Apa yang dia ada? Macam mana apa yang berlaku bila dia tukar fasa tu? Dia akan buat apa? Dia bebas haba ke serat haba untuk kali ni. Bila dia tukar daripada gas tu jadi cecair. Dia bebas ke dia serat haba? Bebas. Dia bebas haba. Dia bebas haba. Bebas. Macam mana kamu nak tahu dia bebas haba ke serat haba? Apa key point dia yang kamu kena ingat? Macam mana nak tahu? Macam mana kamu tahu dia bebas haba? Macam mana kamu tahu dia bukan serat haba? Sejuk bebas. Sejuk bebas. Kamu ingat ni, bila dia nak bina ikatan, dia akan bebaskan haba. Boleh? Bila dia nak buat ikatan, bila dia nak buat, betul lah, bina tu buat lah kan. Bila dia nak bina ikatan, dia akan bebas haba. Bila dia nak putuskan ikatan dia buat apa? Putus ikatan buat apa? Serap haba. Putus ikatan perlu tenaga, faham? Bebas ikatan kita buang tenaga. Sebab solid dia lebih relax daripada gas, faham tak? Dia hanya bergetar pada tempat dia. Jadi kita nak buang semua tenaga dia. Tapi kalau gas dia aktif kan, jadi dia perlu tenaga untuk putuskan ikatan dia. Alright, jadi yang ni dia bebaskan haba pendam tentu apa? Haba pendam tentu apa dia bebaskan? Cepat jawab, kita nak tulis. Apa pendam tentu apa? Penguapan. Penguapan. Betul, sebab daripada cecair tukar daripada gas tukar jadi cecair kan. Sebab tu ikan kamu cepat masak nah. Sebab haba pendam penguapan ni besar ke kecil nilai dia? Besar kan? Kamu kira kat atas kan? Besar. Mana? Yang ni pelakuran 3.34. Kalau penguapan lagi besar daripada ni. Sebab tu ikan kamu cepat masak nah kalau kita steam kan. Alright, jadi kita tulis point dia. Kata yang ni soalan esay, cikgu nak kamu tulis dengan lengkap lah. Jadi first kali kita nak start dengan apa? Macam mana nak start story ikan kamu dipanaskan ni? Nak kena cerita apa dulu? Masukkan ikan dalam. Dah tu. Awal sangat dah. Apabila air, start dengan air. Dipanaskan. Apabila air dipanaskan sehingga takat didih, apa yang berlaku? Air akan menjadi Terkondensasi. Belum lagi. Apabila air tu mendidih, apa yang akan terhasil? wap. Wap air akan terhasil. Okay? Wap air yang panas tu. Sekolah rendah tahu. Terhasil. Wap air. Okay. Lepas tu apa jadi? Wap tu buat apa? Wap tu dia akan hilang. Hilang. Dia Jadi gas. dia bertukar fasa. Kena sebut word dia. Faham tak? Keyword kena sebut. Jadi wap air akan bertukar fasa apabila bersentuhan dengan siapa? Permukaan. Permukaan ikan yang lebih sejuk. Kamu pernah mandi shower kat hotel kan? Apa jadi kat cermin hotel tu? Jadi putih. Wap. Ini sama lah konsep dia, faham tak? Sebab apa hasilnya wap ni? Sebab kamu mandi shower, air panas sangat sampai keluar steam kan? Lepas tu cermin ni sejuk. Jadi dia jadi steam sebab wap tu terkondensasi pada cermin tu. Kan? Alright? Jadi ni pun sama lah. Jadi bila wap air yang panas tu berjumpa dengan permukaan ikan yang lebih sejuk tu, dia akan terkondensasi. Boleh? Kamu kena sebut tu. Asyik apabila je kan, tak kisah. Ayat dia tak sedap tak apa, asalkan semua point dia wujud kat situ lah. Apabila wap air
bersentuhan. Adalah word-word lain. Cikgu ni bahasa Malaysia cikgu tak beberapa terror sangat. Jadi ayat cikgu beginilah. Jadi apabila air bersentuhan dengan ikan, permukaan ikan yang lebih sejuk, ia akan terkondensasi. Apa yang terjadi bila dia terkondensasi tu? Yang tu poin kamu yang ketiga. Apa yang terjadi? Hilang. Hilang. Sebut Bebas apa yang bebas haba apa? Spesifik. Haba apa terbebas? Haba apa? Pendam. Haba pendam Apa tentu. pendam? Penguapan. 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 Dibebaskan. Boleh? Terbebas, dibebaskan. Tak apa. Kepada ikan. Okay. Sebab tu ikan cepat panas lah. Selalunya dia kata cepat panas lah. Oleh itu ikan cepat panas. Dia beza dengan pressure cooker. Macam mana pressure cooker berfungsi? Siapa tahu? Ada ni. Dia tekanan. Tekanan tu buat apa? Tekanan tu dia buat takat didih air tu meningkat, faham tak? Takat didih meningkat, dia ada gas tu, ada wap air banyak kan. Jadi tekanan tu menyebabkan takat didih dia meningkat. Jadi dalam tu suhu dia lebih tinggi. Faham lah? Jadi bila suhu lebih tinggi, benda tu cepat masak lah. Benda yang patut masak 2 jam boleh masak dalam 5 minit kan. Tekanan tinggi kan. Kalau kamu buka dia tanpa berhati-hati, dia boleh meletup. Okay, sekarang tinggal less than 1 minute. Jadi cikgu end meeting ni. Cikgu bagi kamu link baru